Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya adalah Nazri Izani bin Anwar. Saya merupakan pelajar baru di Universiti Terbuka Malaysia, kemasukan Januari pada tahun 2024. Untuk hari ini, saya akan membentangkan dari segi tugasan saya yang bertajuk Panduan Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan untuk Murid Sekolah Malaysia, yang dipanggil sebagai SEGA. Sebelum saya memulakan, saya akan menerangkan dulu yang terdapat dalam isi kandungan slide saya. Yang pertama sekali adalah pengenalan, yang kedua objektif, ketiga matlamat ujian SEGA, keempat turutan ujian SEGA, kelima norma indeks jisim badan, keenam pelaksanaan pensiasatan SEGA dan borang rekod SEGA, ketujuh aktiviti pelaksanaan ujian SEGA, ke-8 cabaran melaksanakan ujian SEGA dan akhir sekali adalah kelebihan melaksanakan ujian SEGA. Baiklah, marilah kita tengok dari segi pengenalan dahulu. Dari segi pengenalan ujian SEGA, yang bermaksud SEGA ialah singkatan daripada Perkataan Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan untuk Murid Sekolah Malaysia. Perkataan SEGA telah diputuskan oleh Menteri Pendidikan Malaysia pada tahun 2006. SEGA juga membawa maksud murid-murid sekolah mempunyai imej dan perwatakan yang SEGA serta kelihatan sihat dan cergas. Perkataan SEGA juga sesuai bagi penampilan murid lelaki dan murid perempuan. So, itu adalah merupakan maksud SEGA. Adalah di mana standard kecergasan yang digunakan bagi semua sekolah untuk menilai tahap kecergasan dan fizikal bagi pelajar-pelajar, murid sekolah, bagi pelajar murid lelaki dan murid perempuan. So, di sini berdasarkan dari segi kesihatan yang optimum dari segi fizikal dan mental. Seterusnya, kita akan pergi ke objektif pelaksanaan ujian SEGA. Yang pertama adalah mengukur dan merekodkan tahap kecergasan fizikal ke diri. Yang kedua, menganalisis pentaksiran dan fizikal ke diri. Yang ketiga, mengetahui tahap kecergasan fizikal ke diri. Keempat, merancang dan melakukan tindakan susulan bagi meningkatkan tahap kecergasan fizikal. Dan akhir sekali, mengamalkan gaya hidup aktif dan sihat untuk mencapai tahap kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan optimum. So, dari segi objektif, di sini pelajar-pelajar boleh mengukur dan merekodkan tahap kecergasan mereka sendiri dari segi melaksanakan ujian SEGA, dan pelajar-pelajar boleh merancang dan melakukan tindakan susulan bagi meningkatkan tahap kecergasan mereka di tahap yang baik. Dengan melaksanakan ujian SEGA, pelajar-pelajar boleh mengamalkan gaya hidup yang aktif dan sihat untuk mencapai kecergasan fizikal yang berdasarkan kesihatan yang optimum. So, itu merupakan dari segi objektif. Seterusnya adalah dari segi matlamat ujian SEGA. Matlamat ujian SEGA adalah murid sentiasa peka, berpengetahuan dan mengamalkan aktiviti kecergasan untuk meningkatkan dan mengekalkan tahap kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan yang optimum. So, di sini pelajar-pelajar ataupun murid mereka akan sentiasa peka dan pengetahuan untuk mengamalkan aktiviti kecergasan untuk meningkatkan dan mengekalkan tahap kecergasan mereka berdasarkan kesihatan yang optimum. So, itu adalah merupakan matlamat. Sekarang ini kita akan pergi dari segi turutan ujian SEGA. Untuk turutan ujian SEGA, terdapat 5 aktiviti dari segi pelaksanaan ujian SEGA yang akan dilaksanakan oleh pelajar-pelajar. Dari segi ujian pertama adalah dari segi indeks jisim badan. Pelajar-pelajar akan diambil dari segi berat badan dan ketinggian. Yang kedua, naik turun bangku selama 3 minit untuk pelajar lelaki dan pelajar perempuan mengikut bunyi metronom. Aktiviti yang ketiga adalah tekan tubi ataupun tekan tubi ubah suai bagi pelajar perempuan. So, ini perbezaan adalah posisi keadaan lutut, turun dan tidak turun. Yang keempat adalah ringkup tubi separa. Untuk ringkup tubi separa, pelajar-pelajar akan melakukan selama 60 saat. So, di situ pelajar-pelajar akan buat sebanyak yang boleh. Yang kelima adalah jangkauan melunjur. Untuk jangkauan melunjur adalah dari segi flexibility, dari segi regangan tubuh badan mereka. Dan untuk aktiviti ini, setiap pelajar akan melakukan 2 kali semasa pelaksanaan ujian SEGA. So, itu adalah merupakan turutan ujian SEGA. Terdapat 5 aktiviti. Sekarang ini kita akan masuk ke indeks jisim badan. Di sini, saya ada menyediakan dari segi pengiraan indeks jisim badan ataupun dipanggil sebagai BMI, Body Mass Index. So, di sini pengiraan untuk indeks jisim badan berdasarkan formula yang berikut. Untuk indeks jisim badan adalah berat badan akan dibahagi kepada
tinggi dan diharap dengan tinggi. So di sana pelajar-pelajar akan mendapat result ataupun keputusan mereka di dalam pengiraan tersebut. Dan di sana sebagai rujukan ada jadual 1 dan jadual 2 untuk mengenal pasti indeks jisim badan mereka di tahap yang mana. Adakah tahap yang baik ataupun kurang baik. So di sini jadual 1 adalah pengelasan indeks jisim badan BMI bagi pelajar lelaki dan jadual 2 adalah untuk pelajar perempuan. Di sini, untuk pengelas indeks jisim badan bermula pada tahun 9 tahun hinggalah 17 tahun untuk pelajar lelaki dan pelajar perempuan. So, di sini berat badan bermula daripada susut berat badan normal, dan berlebihan berat badan, dan last sekali adalah obes. So, di sini pelajar-pelajar boleh dinilai melalui jadual 1 dan jadual 2. Seterusnya, kita akan pergi ke pelaksanaan pentaksiran segak. So, di sini untuk pelaksanaan ujian segak, ujian segak ditabirkan oleh guru pendidikan jasmani 2 kali setahun, mulai Januari hinggalah 31 Mac bagi penggal pertama dan mulai Jun hingga 31 Ogos untuk penggal kedua. So, untuk ujian segak akan dilakukan selama 2 kali setahun. Seterusnya, ujian ini dilaksanakan kepada semua murid sekolah rendah tahun 2 dan peringkat menengah rendah. Ketiga, skor ujian segak direkodkan oleh guru pendidikan jasmani dan menggunakan borang rekod segak seperti di lampiran A. Lepas ini kita akan tengok. Yang keempat, laporan ujian segak dicetak oleh guru pendidikan jasmani dari aplikasi sistem pengurusan sekolah. Sekarang kita akan pergi ke borang rekod segak. So, ini adalah merupakan borang rekod dan BMI bagi setiap pelajar. So, di sini ada penggal 1 dan penggal 2. So, setiap catatan daripada pelajar akan diletakkan di sini dan guru pendidikan jasmani akan mengira dari segi indeks jisim badan bagi setiap pelajar. Di sini saya sediakan sedikit gambar semasa saya melakukan aktiviti pelaksanaan ujian segak pada tahun lepas. So, di sini saya melaksanakan untuk kelas tingkatan 1 hingga tingkatan 5. So, ini merupakan aktiviti-aktiviti saya lah. Contoh dia dari segi tekan tubi ubah suai, turun naik bangku. Okey, dan di sini adalah melaksanakan semuanya berjalan dengan lancar dan objektif dan malamat berjaya dilaksanakan. Sepanjang cabaran semasa melaksanakan ujian segak, yang pertama adalah memastikan pelajar-pelajar selamat menjalankan aktiviti. Yang kedua, memastikan pelajar-pelajar dalam keadaan sihat yang baik. Ketiga, memastikan kesemua kelengkapan selamat digunakan sepanjang aktiviti. Keempat, memastikan pelajar-pelajar mematuhi arahan dan peraturan mengikut syarat yang diberi. Dan akhir sekali, memastikan kelas dalam keadaan yang terkawal. So, ini merupakan cabaran semasa saya melakukan aktiviti inilah dan saya memastikan semua mesti dalam keadaan yang selamat dan pelajar-pelajar boleh menyelesaikan tugasan dengan jayanya. Dari segi kelebihan, pelaksanaan ujian segak, pelajar boleh menilai tahap kecergasan mereka melalui ujian segak. Yang kedua, pelajar boleh berfikir dan mencari untuk memastikan tahap kecergasan mereka di tahap yang baik. Ketiga, boleh mencukil bakat kelebihan pelajar dalam bidang sukan. Keempat, membantu pelajar untuk kekal aktif dan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Dan akhir sekali, pelajar-pelajar boleh mempunyai imej dan perwatakan yang segak. So, ini merupakan kelebihan. So, dari segi keseluruhan, pelaksanaan ujian segak adalah merupakan yang terbaik bagi pelajar-pelajar. So, itu saja dari segi pembentangan saya, dari segi pelaksanaan ujian segak. Sekian, terima kasih.